Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel Afifi Arif. Dalam episod kali ini anda akan bersama lagi Mr. Afifi dalam rancangan Teroka Sains bersama Mr. Afifi. Untuk kali ini kita akan masuk ke topik yang baru, iaitu topik berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan untuk subjek Sains tahun 4 versi DLP, iaitu versi bahasa Inggeris. Tapi macam biasa dalam video ini Mr. Afifi akan menggunakan dua bahasa untuk memudahkan pemahaman anda. Jom kita belajar. In this episode we will learn about plants. And then we will focus on the first subunit, that is plant respond to stimuli. What is stimuli? Apa itu stimuli itu, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil stimulus. Stimulus kita akan belajar selepas ini. And then we will cover 4 types of stimuli for plants. That is, the first one is the root respond to water. Akar bertindak balas terhadap air. And then the root respond to the gravitational force, ataupun akar itu bertindak balas terhadap gravity. Dan kemudian shoot, iaitu pucuk. Shoot respond to the lights. And then the last one is leaves. Daun, leaf respond to touch, ataupun daun bertindak balas terhadap sentuhan. So this is the 4 subunit that we will cover in this episode. So let's check out. So first let's look at your textbook. Jom tengok buku teks anda, unit 4, that is plants. Tumbuh-tumbuhan, that is plants. Let's look at the sentence here. Teruni, her name is Teruni, a girl, perempuan. Jadi nama dia Teruni, so we call it as her. Teruni helps her grandfather at the vegetable farm. Teruni menolong atuk dia dekat kebun sayur, at vegetable farm. What can you observe? Apa yang boleh anda observe? Apa dia observe? Observe kita dah belajar dulu dalam kemahiran saintifik. That is observe, that is memerhati. Apa yang kamu boleh perhatikan dalam kebun sayur Teruni. Look at this vegetable farms. You can look at the pumpkin, and then you can look at the hen or chicken here. And then you can look at the trees. There's the grandfather of Teruni, and maybe this one is her mother. And this is Teruni. What does Teruni ask her grandfather? Why is this part of the plant coiled around this pole? Maksudnya dia kata kenapa, why this part. Maksudnya this part ni maksudnya bahagian tumbuhan. Dia fokus dekat sini, nampak ni. Why this part of plant yang dekat sini ni, dekat belakang cikgu ni kan. This part of plant coil around this pole. Coil ni maksudnya dia berputar, ataupun dia mengelilingi, ataupun dia berpusing. So kamu boleh gunakan istilah tu, coil, coil ni, nampak? Coil around this pole maksudnya dia berpusing ataupun dia melilit. Kalau kamu nak kata melilit pun boleh. Melilit di batang kayu di belakang ni, nampak ni? Kalau kamu tengok dekat batang kayu ni, this is what we call as coil. Dia melilit. Mengapa bahagian tumbuhan ini melilit pada batang kayu ini? Dia tanya why. So jawapannya adalah, itu adalah kerana plant responses to stimuli. Itu adalah kerana tumbuh-tumbuhan dia bertindak balas terhadap rangsangan. So stimuli maksud dia adalah rangsangan. Ini kalau kamu ada buku nota, ataupun kamu ada kamu nak tulis dekat buku teks kamu pakai pensel pun boleh. So stimuli maksud dia rangsangan. Seperti juga manusia, like human and animals, plants also respond to stimuli. Macam manusia dan juga haiwan,
tumbuh-tumbuhan juga dia bertindak balas terhadap rangsangan. Seperti apa? Such as water, gravity, light and touch. So this is the 4 main stimuli for plants. Ini adalah 4 rangsangan utama terhadap tumbuh-tumbuhan. Air, gravity, light itu adalah cahaya dan juga touch adalah sentuhan. So let us look at the picture below. So kita tengok gambar dekat ni, nampak ni. Ni ada gambar. Ni pokok apa ni? This is the hibiscus. Okay, pokok bunga raya. Okay, look at the roots. Kita tengok akar. Okay, roots ni maksud dia akar. Kamu salik, kamu catat nota ni ya. Okay, roots adalah akar. So apa dia kata? Dia kata root respond kepada ini ya. Okay, baik. Roots respond and grow towards water and gravitational pull. Ni, water and gravitational pull. Maksudnya root ni, respond ni bertindak balas. Kamu salin, jangan tak salin. Okay, root respond apa dia? Bertindak balas. Okay, so akar bertindak balas and grow. Grow ni maksudnya tumbuh. Tulis, jangan malas. Okay, tumbuh towards ke arah air. Ni yang pertama. So roots, kamu kena sebut ada S ya, sebab root ni dia tak datang sebagai satu. So root ni banyak, akar ni banyak, nampak ni banyak akar ni. So sebab tu dia jadi roots. Okay, roots respond and grow towards water. So yang pertama, akar dia bertindak balas dan tumbuh ke arah air. Akar ni dia akan sentiasa mencari air. Macam kita tahu, that is why we need to water the plants. Sebab itu kita kena siram pokok hari-hari sebab pokok memerlukan air. Siapa bahagian pokok yang mana yang perlukan air? Roots, iaitu akar. So akar yang akan menyerap air itu ke batang pokok. Okay, that's why that is the first one. Okay, so the stimuli is, rangsangan dia adalah air. So tumbuh-tumbuhan akan bergerak ke arah air. And number 2, roots respond and grow towards the gravitational pull. Ke arah tarikan graviti. Sebab itu, tarikan graviti bumi dekat mana? Dekat bawah. Dia menghala ke perut bumi. So, sebab itu akar dia tumbuh ke bawah. Dia tak tumbuh ke atas. Because the gravity is inside the earth. Okay, berada dalam bumi ni. Maksudnya dia ke bawah dalam. Dia bukan gravity ke atas. So that's why roots grow towards the earth. Okay, ke bawah. Okay, so that is gravitational pull. Tarikan gravity. Apa dia gravity? Is a force that pulls object towards earth. Okay, adalah satu daya yang menarik objek ke arah bumi. Force ni daya, that is adalah pulls, menarik objek towards ni ke arah. Nampak? Towards ni cikgu dah bagi nota ke atas tadi kan. Towards tu apa dia? Ke arah, tumbuh ke arah ni, towards ni. Okay, baik. So that is number 1. Number 2, shoots. Shoots ni apa dia? Shoots ni adalah pucuk. Pucuk pokok. Kalau kamu dah belajar dulu masa year 2 kot, cikgu rasa shoots. You should know this, okay? So shoots maksudnya pucuk. So shoot respond. Apa dia respond tadi? Cikgu dah tulis kat atas tadi, apa dia? Cuba cari balik. Respond, bertindak balas. Yes, okay. Shoot respond and grow. Grow apa dia? Tadi kita dah tulis tumbuh. Okay, so shoot responds and grow towards light. Dia bertindak balas dan tumbuh ke arah cahaya. Okay, shoot, respond and grow toward light. Maksudnya kalau pucuk ni, dia akan sentiasa bergerak ke arah cahaya. Cahaya dekat mana? Cahaya, kalau cahaya matahari berada di atas. Jadi sebab itu pokok semua bertumbuh ke atas. Kejap lagi kita akan tengok eksperimen dia. Okay, and then kejap lagi kita akan tengok eksperimen dia. And then seterusnya adalah leaves, daun. Okay, daun. Leaves of some plants respond to touch. Maksudnya setengah-setengah daun, bukan semua ya, setengah-setengah daun dia bertindak balas terhadap sentuhan. Bila kita sentuh, dia bertindak balas dengan segera.
Ada setengah pokok kita sentuh dia tak bertindak balas pun. So what is the example? Pokok apa yang kamu tahu bila kamu sentuh dia terus bertindak balas? Apa dia? Pokok? Yes, pokok semalu. This is the example, okay? Some plants such as Mimosa pudica. Ni nama saintifik dia. Mimosa pudica. Ni dah pokok dia, okay? Ini bunga dia. Okay, ni bunga dia. Yang ni daun dia ni. Daun dia. Okay, leaves. Itu yang bertindak balas terhadap sentuhan. Okay, Mimosa pudica. And then one more is Venus flytrap. Ini pokok. Kita panggil, kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil pokok pokok perangkap lalat. Okay, pokok perangkap lalat ni. So, kalau kata ada serangga yang singgah di sini, dia akan terus tutup. So, this is the leaves. Okay, ini adalah daun dia. So, kedua-dua tumbuhan ini apabila ada sentuhan, so dia akan bertindak balas. Okay, jadi ini adalah tumbuhan yang bertindak balas terhadap sentuhan. Respond to touch. Okay, but not all plants that respond to touch. Bukan semua, ya. Okay, jadi based on the picture above, what can you say about plant responses towards stimuli? Apa yang kamu boleh katakan tentang tumbuhan ini bertindak balas terhadap rangsangan? Ya, betul. Tumbuhan juga adalah seperti manusia dan haiwan. Mereka bertindak balas terhadap rangsangan. Ada berapa rangsangan yang utama? There is 4. The first one apa dia? The first one is water. Number 2 is gravitational force, iaitu gravity. And then number 3 is light, bertindak balas terhadap cahaya. And then the last one is bertindak balas terhadap touch, iaitu sentuhan. Okay, so now we go to the experiment. Okay, you should do this experiment with your teacher, but we will just discuss this experiment and I will give away the answer for you. Okay, so if you want to do this experiment, you can ask your teacher. Okay, so the first one, the activity, the investigation is to investigate whether roots respond to water. Kita nak menyiasat sama ada akar ini bertindak balas terhadap air ataupun tidak. So basically dia akan buat macam ni. Okay, so cikgu akan bagi tahu secara tak langsung je lah. Okay, dia akan letakkan biji benih kacang hijau dekat tengah-tengah ni. And then dia akan masukkan 2 keping kapas, that is cotton. Okay, dia letak satu kapas dekat sini and then satu kapas dekat sini. And then one cotton, they will drop a few drops of water. Dia akan titiskan air dekat sini, kapas yang A. And then kapas B ni dia biarkan kering. And then they observe, dia perhatikan, okay, adakah biji benih ini akan tumbuh dan ke mana dia tumbuh. For sure, plants needs water. Okay, tumbuh-tumbuhan memerlukan air. Jadi akar biji benih ni dia akan tumbuh dan dia akan tumbuh ke kapas A, because kapas A, the cotton A have water. Dia ada air. So that mean, okay, maksudnya root will respond to water. Maksudnya akar dia akan bertindak balas terhadap air. Okay, that is the rough explanation about this investigation. So you can try with your teacher. The second one, the second activity is to investigate, menyiasat, ya. Kalau kamu tak tahu, investigate ni menyiasat. Okay, so salin. Okay, menyiasat. Investigate whether roots respond to gravity. Adakah akar ini bertindak balas terhadap gravity? So apa yang dia buat, dia letakkan piring petri ni, this is what we call piring petri, the petri dish, okay, dengan kapas, and then arrange the seedling on a double-sided tape in different position. Dia letakkan biji benih ni dalam arah yang berlainan, okay, dalam tempat yang berlainan, and then wrap the petri dish with the plastic food wrapper. Dia wrap dengan plastik wrapper, yang plastik tu dia tutup, then make a few holes on its surface using a skewer. Okey, buat beberapa lubang. Okey, menggunakan skewer ni macam tempat benda tajam tu kan. Okey, and then hold the petri dish upright on the tile using the modeling clay. So dia tegakkan. Okey, dia tegakkan piring petri ni menggunakan tanah liat, dilekatkan, and then observe the growth of the roots. Okey,
of the green bean seedlings every day. Dia perhatikan ke mana tumbuhnya akar tersebut. Jadi akar tersebut mesti akan tumbuh ke bawah. Okey, dia tak pergi ke atas ni, akar dia yang belakang ni, so dia akan tumbuh masih lagi akan turun ke bawah sebab dia bertindak balas terhadap gravity. Okey. And then the third activity is to investigate, untuk menyiasat whether shoots respond to light. Shoot ni apa dia tadi cikgu cakap? Shoots adalah pucuk. Adakah pucuk ni akan bertindak balas terhadap cahaya? Okay, so let's look. What is the experiment or the investigation? Dia letakkan dua kotak, kotak A dan kotak B, and then dia buat lubang dekat kotak tu. Okay, like this. Dia buat lubang kat kotak ni, and then dia masukkan pokok, okay, ke dalam kotak tersebut yang ada lubang. Kemudian satu lagi tak ada lubang. Yes, okay. And then place both boxes in the sunlight. Okay. Observe the growth of the shoots of the chili plants after a week. Perhatikan pucuk pokok ni ditumbuh ke mana. So basically they need light. Tumbuhan tersebut memerlukan cahaya, so dia akan tumbuh mengikut sini. Dia akan keluar juga dekat tingkap tu. Sebab apa? Because they respond to light. So dia akan menyengit lah. Okay, sebab dia mencari cahaya. Okay, that is the reason why the plants respond to the lights. Okay, and the last activity is to investigate parts of a plant that can respond to touch. Okay, investigate, memerhatikan bahagian tumbuhan that can respond to touch, yang boleh bertindak balas terhadap sentuhan. So basically we will use the Mimosa pudica ataupun pokok semalu. Pokok semalu ni banyak berada di sekeliling kita, so you can just pick some Mimosa pudica and you bring it to your school, or you can just test on the spot. Maksudnya kamu pergi ke situ, kamu tak payah petik pun tak apa, kamu just sentuh sahaja and then you can see what happen. So basically when you touch the leaves of Mimosa pudica with your fingers, okay, the leaves will close ataupun dia will react to your touch. Okay, dia akan bertindak balas terhadap sentuhan anda, dia akan menutup. Okay, so that is the proof that tumbuhan dia bertindak balas terhadap sentuhan. Okay, so that is all the 4 activities to explain, untuk menerangkan tumbuhan bertindak balas terhadap stimuli ataupun bertindak balas terhadap rangsangan. Okay, so itu sahaja untuk episod kali ini. Okay, we will continue about photosynthesis after this. Okay, in the next episode. So you just stay tuned with me at my channel Afifi Arif. So you can just subscribe my channel Afifi Arif and stay tuned with my Facebook page, my Instagram page, and then my Telegram channel. That is Science Tube Mr. Afifi. So if you have any question, kalau kamu ada sebarang soalan, you can just DM me, or you can ask in the Facebook page or in the comment section below. Okay, so stay tuned with my channel. Okay, I will see you in the next episode. Okay, kita akan jumpa lagi, InsyaAllah. Terima kasih. Bye. Nak tengok banyak lagi video Science Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton!